Al-Farabi merupakan seorang ahli falsafah Islam yang sangat terkenal pada zamannya. Nama sebenar ialah Abu Nasr Muhammad Ibnun Tarkhan Ibnun Ulags Al-Farabi. Beliau dilahirkan di Transoxia yang terkenal dalam wilayah Wasci di Turki pada tahun 874 Masehi. Al-Farabi menamatkan pendidikan awalnya di Farab dan Bukhara. Beliau berhijrah ke Baghdad untuk meneruskan pendidikan tingginya. Beliau telah mempelajari bahasa Arab di bawah pimpinan Ali Abu Bakar Muhammad Ibnun Al-Syari. Selepas beberapa waktu, beliau berpindah ke Damsyik sebelum meneruskan perjalanan ke Halab. Semasa di sana, beliau telah berkhidmat di istana Saif al-Daulah dengan gaji 4 dirham sehari. Al-Farabi terdidik dengan sifat ghana, menjadikan beliau seorang yang sederhana, tidak memandang harta dan cinta akan dunia. Beliau lebih menumpukan perhatian untuk mencari ilmu daripada kekayaan duniawi. Walaupun Al-Farabi seorang yang zuhud, tetapi beliau bukan seorang ahli sufi. Al-Farabi telah menghembuskan napas terakhir pada tahun 950 Masehi. Al-Farabi merupakan seorang ilmuwan yang terkenal karena hasil kerja dan penulisannya. Beliau berkemampuan menguasai berbagai bahasa dan cabang ilmu pengetahuan. Beliau terkemuka dalam bidang falsafah, logik, dan sosiologi. Beliau turut memiliki ilmu pengetahuan yang mendalam dalam bidang perubatan, sains, matematik, dan sejarah. Beliau juga seorang pemuzik yang handal. Beliau telah mencipta peralatan musik seperti gambus, selain menyumbang kepada ilmu nota musik. Sebagai seorang ilmuwan, Al-Farabi banyak mencurahkan ilmu dan hasil kerjanya dalam bentuk buku seperti buku Al-Musika, bidang musik, buku Ara Al-Madinah Al-Fadilah, bidang sosiologi, khusus Al-Hikam, bidang falsafah, dan buku lain dalam berbagai bidang termasuk etika, metafisik, dan perubatan. Al-Farabi telah memberikan sumbangan yang besar dalam bidang logik, matematik, perubatan, musik, falsafah, psikologi, dan sosiologi. Yang pertama yaitu logik. Al-Farabi adalah tokoh logik muslim pertama yang mengembangkan logik, bukan Aristoteles. Dia membincangkan topik-topik seperti kemungkinan luar jangka masa depan, angka, hubungan antara klasifikasi, hubungan antara logik dan tata bahasa, bentuk inferensi, bukan Aristoteles, dan dia juga dianggap telah memulai pembahagian logik menjadi dua bahagian yang berbeza, yaitu ide dan bukti. Oleh kerana logik adalah cabang sains yang berkait rapat dengan induknya, falsafah, sumbangan Al-Farabi kepada logik juga berkait rapat dengan sumbangannya kepada falsafah. Yang kedua yaitu musik dan sosiologi. Al-Farabi menulis buku-buku mengenai sosiologi pada zaman awal Islam dan sebuah buku mengenai musik berjudul Kitab Al-Musika. Dia dapat bermain dan bahkan mencipta sejumlah alat musik serta sistem nada Arab asalnya yang masih digunakan dalam musik Arab. Risalah Al-Farabi yang berjudul Makna Intelek membincangkan kesan terapi musik pada jiwa. Yang seterusnya yaitu fisikal. Al-Farabi juga dikenali sebagai saintis Islam pertama yang mengkaji kewujudan vacuum dalam fizik Islam. Dalam termodinamik, nampaknya dia telah melakukan eksperimen awal mengenai keberadaan vacuum dengan memeriksa ruang di tangan ketika dimasukkan ke dalam air. Dia menyimpulkan bahwa isi padu udara dapat mengembang untuk mengisi vacuum yang ada, dan dia menyatakan bahwa konsep keberadaan vacuum total adalah mustahil.